إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar, yaitu dengan melahirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan kitab yang diturunkan dan bersiap sedia untuk hari kesudahan kita. Harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kejayaan dalam setiap detik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk Vaksin, Ikhtiar dan Harapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi COVID-19 telah berada di tengah-tengah masyarakat dunia lebih dari setahun lamanya. Setiap hari masih terdapat kes jangkitan baru yang direkodkan di negara kita. Satu-satu cara yang terbaik pada ketika ini untuk mengekangkan penularan virus tersebut adalah dengan pematuhan secara konsisten terhadap SOP dan pengamalan normal baru dalam kehidupan. Namun, apabila kerajaan mengumumkan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai Februari 2021, seolah-olah memberi harapan bahawa pandemik yang melanda ini akan menjadi lebih terkawal. Melalui plan ini, strategi pihak kerajaan adalah untuk memastikan seramai yang mungkin penduduk di negara ini menerima vaksin sebagai satu ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa dan mengawalkan kadar jangkitan virus. Isunya kini terdapat segelintir masyarakat yang masih ragu-ragu dengan program pengambilan vaksin ini, terutamanya berkaitan status hukum pengambilan vaksin tersebut. Ketahuilah bahawa sesungguhnya umat Islam amat menitik beratkan soal kesihatan dan menolak kemudaratan dengan meletakkan beberapa prinsip asas dalam mendepani penyakit.
sebelum dan juga semasa penyakit menimpa. Sebaik sahaja seseorang itu ditimpa penyakit, Islam memberi penekanan kepada kepentingan merawat di samping redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan merawat penyakit juga tidak boleh diabaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahid al-haram. Hendaklah kamu merawat penyakit, kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan Dia turut menyediakan ubat baginya, melainkan satu penyakit itu sahaja, yaitu tua. Oleh yang demikian, ingin ditegaskan bahawa mencegah satu penyakit sebelum ianya menimpa merupakan salah satu cara rawatan. Inilah konsep yang terdapat pada pengambilan vaksin sebagai langkah atau ikhtiar pencegahan bagi mengelakkan seseorang itu ditimpa penyakit. Jika tidak, ia boleh menyebabkan kemudaratan menjadi lebih besar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya vaksin adalah sejenis bahan yang dimasukkan di dalam badan kita untuk meningkatkan ketahanan badan bagi melawan penyakit yang menyerang badan kita. Pemberian vaksin secara beberapa dekad lalu telah terbukti mengurangkan pelbagai jenis penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat pada zaman dahulu, seperti mana penyakit cacar, polio, batuk kering dan sebagainya. Vaksin terhasil dari pembiakan organisme hidup yang telah dilemahkan dan tidak berbahaya kepada manusia. Penghasilan vaksin dikawal selia oleh dan dengan rapi dan tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa. Kepentingan yang paling utama untuk mengambil vaksin adalah untuk melindungi diri, terutamanya bagi golongan yang berisiko. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi daripada jangkitan penyakit melalui vaksin, virus penyebab penyakit tersebut sukar mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Sesungguhnya semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita perlu berusaha menghindarkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hakim. Al-Hakim iaitu Maha Bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh
Ini adalah tanda kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman yang dijangkiti virus COVID-19 bukanlah orang yang sembarangan, bahkan sebagai ujian, dugaan, dan orang sekelilingnya juga dapat pelajaran. Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sahaja yang kamu buat di dalam hidup ini, yaitu buat taati peraturan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Hukum halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan binatang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan binatang yang bangkai, itu merupakan mendatangkan penyakit kepada kita. Jangan melanggar hukum hakam halal haram, pasti kamu akan jadi manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandemi COVID-19 ini, maka hendaklah kita membuat satu taat, yaitu taati peraturan SOP itu sahaja. Pasti kamu akan selamat, yang dikehendaki, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, innallaha kana aliman hakima. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amat mengharapkan agar negara kita khasnya dan seluruh dunia amnya bebas daripada COVID-19. Kita juga mengharapkan supaya kerajaan bertanggungjawab agar tidak ada warga masuk ke negara kita ini ketika wabak sedang melanda. Ini adalah cara yang terbaik untuk menyekat penularan penyakit ini. Kerana kesan penyakit ini amat besar kepada kesihatan, ekonomi, pendidikan dan normal hidup kita seharian. Sehingga kini masih belum ada ubat yang boleh menyembuh COVID-19 ini. Maka vaksin adalah salah satu cara untuk membendung penyakit ini dari berterusan menular.
Negara kita telah menerima vaksin COVID-19 pada 21 Februari yang lalu. Ketibaan vaksin ini telah memberi sinar dan harapan baru dalam perjuangan negara menentang pandemik ini. Ianya juga adalah ikhtiar kerajaan dan usaha kita bersama untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Fungsi kerajaan ialah menjaga maslahah, iaitu dengan mendatangkan manfaat dan menghalangkan kemudaratan, bertetapan dengan kaedah fiqhiyah yang mengatakan tindakan pemerintah ke atas rakyat adalah berkaitan dengan maslahah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam sekalian agar kita terus patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada pihak pemerintah dalam usaha menangani wabak berbahaya ini. Di samping tidak berputus-putus bermunajat doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kehidupan kita. Teruslah juga usaha-usaha kita selama ini seperti mematuhi SOP dan pengamalan normal baru sehingga kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan seperti sekedia kala, malahan lebih baik dan sempurna. Mimbar ini ingin menasihatkan agar hanya menggunakan ubat termasuk vaksin ini yang telah diluluskan oleh kerajaan. Jangan membeli dan menggunakan vaksin yang dijual oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutamanya secara dalam talian internet yang tidak dapat dipastikan dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin tersebut. Sentiasalah patuh dan mengikuti arahan dan nasihat daripada pihak berwajib mengenai vaksin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umat Islam itu dididik dengan 3 perkara. Yang pertama, selalu waspada, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-jawr, jangan khianat. Dan yang ketiga, suluh, iaitu taubat. Maka takwa ini dipesan setiap minggu untuk umat Islam sekalian. Takwa itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwalah kita mengetahui ini tidak boleh, itu tidak boleh, kerana ada larangannya. Maka kita dekatkan diri kita, patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh, jangan kita khianat sesama kita, sekalipun kita dilantik menjadi hakim. Jangan kita salahkan orang yang benar dan kita benarkan orang yang salah. Itu namanya khianat. Ataupun kita dilantik menjadi pemimpin,
Janganlah kita menindaskan rakyat, mengambil hak rakyat. Dan yang ketiga, suluh, iaitu kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertaubatlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sesama manusia itu dipanggil jauh, iaitu khianat, kita memohon maaf kepada tuannya. Sekiranya kita mengambil haknya, hartanya, kita memohon keampunan, memohon kemaafan, ataupun kita kembalikan hartanya. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tiga perkara ini kita amalkan, iaitu takwa, jangan khianat, dan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga perkara ini diamalkan, maka seluruh isi Al-Quran yang terkandung di dalamnya 30 juzuk merupakan intipatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.